Serunding ikan by Mokte. Serunding ike Kelate. Sedap dah weh. Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mokte. Alhamdulillah. Okey. Kali ni Mokte berkesempatan masak serunding ikan Kelantan. Serunding ikan Kelantan ni Mokte gunakan dalam kari pap yang Mokte buat tempoh hari, iaitu kari pap mini. Inilah serunding yang Mokte gunakan. Okey, sebelum ni di video sebelum ni Mokte tak tunjuk cara Mokte masak serunding ikan. Okey, kali ni Mokte tunjuk tips dan cara masak serunding ikan Kelantan ni. Okey. Serunding ikan Kelantan ni sedap. Dimakan dengan nasi impit ataupun buat inti mini popia tu atau mini kari pap yang Mokte buat sebelum ni lah. Okey. Dan boleh juga dimakan dengan nasi biasa, nasi panas-panas tu, taburkan serunding ikan ni. Jom masuk ke dapur bersama Mokte. Okey, tengok macam mana Mokte sediakan dan Mokte buat serunding ikan ni. Okey, jom kita semak bahan-bahannya. Bahan-bahan yang diperlukan. Okey, baik. Serunding ikan ni menggunakan ikan lah. Okey, mula-mula kita akan rebus ikan tu bersama garam, sedikit garam, 2 keping asam keping dan 4 ekor ikan selayang. Sediakan 1 cawan rebusan air ikan, 1 biji bawang besar, 1 ulas bawang putih, 5 tangkai cili kering, 1 batang serai, 1 inci halia, 300 ml santan, sedikit garam, sedikit perasa jika suka, dan 1 kecil sudu gula. Kalau nak manis lebihkan, kalau tak cukup sekadar 1 kecil sudu gula. Baik, okey, mula-mula bersihkan ikan macam biasa. Lepas tu rebus ikan tu, direbus terlebih dahulu. Okey, masukkan 2 keping asam keping, sedikit garam. Lepas tu rebuslah. Mokte guna 4 ekor ikan selayang saja sebab Mokte buat serunding ikan ni pun tak banyak. Okey, dalam kuantiti yang sikit. 4 ekor ikan pun dah banyak juga menghasilkan serunding ikan tu. Okey, rebus sehingga masaklah mendidih. Okey, dah mendidih, sejukkan. Okey, lepas tu asingkan air rebusan dan ikan tadi. Sejukkan ikan terlebih dahulu ya. Okey, lepas tu ikan tu dibuang tulang-tulangnya. Okey, sebab kita nak ambil isi dia sahaja. Dan tulang-tulang ikan tu jangan terus buang ya. Tulang ikan tu di blend, okey, untuk ambilkan rasa manis air tulang ikan tu, di blend. Sayanglah kalau tulang ikan tu terbuang, sebab air manis tulang ikan tu pun penyedap juga. Salah satu tips jugalah tu. Okey, keluarkan tulang-tulang ikan tu semua ya. Selain ikan selayang, ikan apa-apa pun boleh buat sebenarnya. Tapi kalau ikan selayang, kalau buat serunding dia rasa lebih sedap bagi Mokte lah. Sebab manis-manis isi ikan selayang yang segar tu memang sedap lah untuk dijadikan serunding. Okey, lepas tu serai.
macam serai dan bahan-bahan yang Mokti nyatakan tadilah, serai, bawang putih, bawang besar tu. Okey. Ni semua. Okey. Kita akan potong lah. Okey, serai tu kita potong kecil-kecil lah. Ini tujuan untuk senang dikisar. Yeah. Okey, serai ni pun salah satu penyedap serunding ikan. Ada setengah orang tak letak pun, tapi Mokti memang letak sebab Mokti kita boleh rasa beza letak serai dengan tak letak. Memang sedap, lebih sedap. Itu tips dia. Okey, lepas tu bawang besar, bawang putih, sedikit halia. Tu pun potong sekali lah. Okey, lepas tu cili kering tadi, potong-potong lah. Okey, lepas tu rendam dengan sedikit air. Ni pun kita akan kisarkan sekali. Okey, dah habis potong tu, boleh rendam dengan air panas, sedikit air panas. Okey, ni air rebusan ikan tadi, jangan dibuang tau. Okey, ambil. Okey, lepas tu dah basuh semua tu, kita dah dipotong tadi tu, boleh dikisar lah. Okey, lepas tu Mokti gunakan dengan air rebusan ikan untuk blend. Untuk blend bahan-bahan kisar ni. Lepas tu jangan habiskan, simpan sedikit air rebusan ikan tadi. Lepas tu dah di blend. Lepas blend baru masuk ikan. Okey, nak kena kisar lagi sekali. Okey, bahan kisar dah dikisar. Okey, ini air blend, air yang dikisar tulang-tulang tadi, Mokti tapiskan. Okey, masukkan sekali. Lepas masuk ikan, masukkan sekali air rebusan tulang tadi. Sekalikan dalam satu blend. Okey, mula-mula kita blend bahan kisar. Lepas tu blend isi ikan. Okey, lepas tu masukkan sekali air tulang ikan tadi tu lah. Okey, lepas tu santan tu pun kita guna jugalah. Okey, baik. Dah dikisar semua, satukan tadi tu dalam satu blend tu. Lepas tu masukkan dalam kuali lah. Okay. Masa ni kita ready untuk untuk masak lah. Okey, lepas tu campur dengan sedikit santan tadi. Okey, dalam 300 ml santan, lebih kurang 1 cawan lah, macam tu lah. Sebab kita buat serunding pun tak banyak. Okey, ni rebusan air ikan tadi. Okey, lebihan Mokti masukkan dalam bahan kisar tadi tu, boleh masukkan sekali dalam kuali. Okey, biarkan sehingga mendidih dan sehingga kering lah. Masak serunding ikan ni dia lama sikit lah, tak apalah, kita renekkan lah. Okey, ni Mokti guna kuali yang memang tidak melekat lah. Sesuai lah untuk masak serunding ni. Kalau kuali biasa kita masak serunding tu kan, dia akan melekatkan, dia akan berkerak-kerak, kan. Tapi kuali ni dia tak lah. Senang lah, jadi senang memudahkan kerja kita di dapur. Okey, nampaknya dia dah mendidih macam tu. Okey, kacau-kacau je. Okey, serunding ni nak kena api yang sedang-sedang sahaja. Perlahan pun tidak, kuat pun tidak. Dan akhir sekali last serunding dah kering tu baru memerlukan api yang perlahan. Okey, kacau-kacau. Bau dia sedapnya macam bau kuah laksa. Laksa. Kan, macam tu lah. Bau ikan tu, aroma manis-manis ikan tu bau. Sedap tu lah. Satu dapur yang bau. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam. Jangan banyak tau, sebab tadi kita dah dalam rebusan ikan tu, air rebusan ikan kita guna tu, kita dah masukkan garam. Okey, ni nampak dia dah kering tau. Okey, Mokti menggunakan kuali ni, dia memang tak melekat, dia memang tak ada kerak-kerak pun. Dia dah jadi berketul macam tu sebab dia dah kering, dah hampir kering.
Baik, dia dah mula kering lah tu. Okey, renekkan sekejap lagi. Lepas tu tengok macam apa, dia dah macam peroi gitu kan. Dah boleh angkat lah. Nampak. Dia kurang macam gini, dah boleh angkat lah. Biarkan dia sekejap lagi. Kacau-kacau, tutup api. Kacau-kacau. Okey, kacau-kacau seketika. Tak susah pun buat serunding ikan ni. Senang je. Letak je, biar je. Macam tu lah, biar je kat atas kuali tu. Tapi kena tengok-tengok juga ya, kacau-kacau. Takut berkerak. Okey. Kalau kuali basah dia berkerak lah. Kalau kuali macam ni, lebih macam Mok Teh buat ni, dia tak berkerak lah. Memang tak berkerak langsung. Nampak? Inilah hasil serunding ikan by Mok Teh. Anda kena cuba tahu. Memang sedap sangat. Rasa manis-manis ikan selayang tu sendiri tu memang sedap. Okey, dah masak. Okey, angkatlah. Sejukkan, masukkan dalam mangkuk. Dapatlah satu mangkuk. Alhamdulillah. Bolehlah buat inti kari pap ataupun popiah, pelbagai lah. Sebab serunding ikan ni memang kita gunakan dalam pelbagai masakan lah. Okey, dah siap. Anda kena cuba tahu. Sebab bukan susah pun, senang. Masak tu senang. Itulah. Masa ni dah boleh guna untuk buat apa-apa inti. Okey, Mok Teh buat kari pap, mini kari pap yang seperti ni. Alhamdulillah, akhirnya siap juga. Mok Teh siapkan serunding ikan Kelantan by Mok Teh. Itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada Mok Teh. Moga bermanfaat untuk anda semua. Okey, anda boleh cuba tahu. Mesti jadi insya-Allah. Okey. Jika anda dah tonton atau yang belum subscribe, jemput subscribe channel Mok Teh ni. Dan tekan butang loceng tu untuk dapatkan resipi-resipi terbaru daripada Mok Teh. Jutaan terima kasih Mok Teh ucapkan kepada yang dah melanggan channel Mok Teh ni. Okey, salam sayang daripada Mok Teh. Bye. Assalamualaikum.